Buletin Didik 24 Oktober bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengucapkan selamat menyambut Deepavali kepada semua penganut Hindu di seluruh negara. Baginda berdua menyampaikan ucapan itu menerusi satu hantaran di akaun Facebook Istana Negara. Sri Paduka berharap semoga perayaan ini membawa sinar cahaya keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keafiatan kepada penganut agama Hindu. Perayaan Deepavali dimeriahkan lagi dengan program Jom Diwali bagi meraihkan 200 tetamu berbilang bangsa di Pusat Transit Gelandangan Ibu Negara. Sambutan anjuran Institut On Jaafar itu turut meraihkan lebih kurang 100 orang gelandangan. Program ini mendapat kerjasama penuh pelbagai pihak antaranya Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Program ini memberi tumpuan bagi membantu golongan asnaf dan penduduk kategori B40 di sekitar Chowkit untuk mereka turut sama meraihkan pesta cahaya yang diraihkan setahun sekali ini. Saya rasa kita boleh kembali kepada situasi di mana memainkan peranan yang lebih aktif, bukan saja IOJ sebagai sebuah NGO tetapi juga NGO-NGO lain boleh memainkan peranan masing-masing dengan menggembling tenaga-tenaga sukarelawan. Golongan gelandangan ini dijamu dengan pelbagai juadah makanan tradisi masyarakat India. Program ini juga dibantu 25 orang sukarelawan. A bit sad that I tak boleh balik this time sebab cuti sehari and I'm also working on some stuff. But they're also happy that I get to, work with IOJ today and with my friends and celebrate with these people today. Sedikit sebanyak program ini dapat menghilangkan rasa sedih golongan gelandangan ini yang meraihkan Deepavali tanpa saudara terdekat. Kalau balik kampung, dekat family, dekat kawan-kawan lagi saya seronok lah. Kenapa tak balik? Aimah balik besok. Saya sini dah lama dah. Dekat sini dekat dah 2 tahun lebih. Sambutan tahun ni macam mana? Sambutan tahun ni okey lah. Okey lah. Dah lama ke tak jumpa keluarga? Tak lama dah. Dekat dah 2 tahun lebih lah. Kat sini seorang-seorang ke macam mana? Seorang je. Family tak ada kat sini? Kami tak di sini. Sampai ke Johor. Sementara itu, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Sedenak Johor turut mengambil kesempatan mengadakan sambutan Deepavali. Antara aktiviti yang berlangsung di sekolah itu termasuk penghasilan buruku bersama murid sambil berpakaian tradisional dan hiasan beras. Menurut Guru Penolong Kanan Pentadbiran sekolah tersebut, M. Anantaraja, tahun ini merupakan tahun paling istimewa apabila mereka dapat meraihkan perayaan Deepavali secara besar-besaran. Untuk tahun ini, khas sebagai istimewa, kami telah membuat masakan muruku bangsa Johor. 3 perkara utama yang ingin saya menyampaikan kepada penganut-penganut Hindu. Jadi, yang pertamanya, adakah hari ini anda telah mandi dengan minyak bijan? Yang kedua, adakah anda telah mendapatkan restu daripada ibu bapa? Yang ketiga, paling utama, adakah anda pergi ke kuil? Tambahnya, seperti perayaan lain, Deepavali juga dapat memupuk sifat perpaduan sesama kaum, terutama apabila berkesempatan berkumpul beramai-ramai. Jika ditanya apakah minuman kegemaran rakyat Malaysia, pasti ramai yang menjawab teh tarik. Lantaran itu, satu pertandingan pencarian King of Teh Tarik dianjurkan baru-baru ini seiring dengan sambutan pesta cahaya buat masyarakat India. Lebih menarik, peserta pertandingan ini kesemuanya Melayu, manakala jurinya pula kaum Cina. Teh tarik competition kat Malaysia kan memang kurang. And teh tarik is actually Malaysia punya culture. So we highlight this because to gather all the teh tarik talents to over here. Pelbagai gaya unik yang diketengahkan oleh peserta untuk merangkul gelaran King of Teh Tarik.
Antara yang menarik perhatian, peserta termuda yang mengetengahkan budaya klasik Melayu semasa persembahannya. Luqmanul Hakim Muhammad mengikuti jejak langkah ayahnya sebagai pembuat teh tarik. Ujarnya dia hanya mengambil masa yang singkat untuk membuat persiapan. Belajar ni baru lagi tahun ni juga. Dari mana datang minat tu? Ayah saya yang sebab ayah saya pun suka tarik-tarik ni, jadi saya pun minat juga tarik. Jelas bapanya dia sama sekali tidak menyangka anaknya berminat untuk menjadi pembuat teh tarik. Teruskan legasi, ikut minat dia lah. Kalau kita suruh dia tak ada minat pun tak guna juga, tapi dia berminat, saya bawa dia lah ke kancah pertandingan hari ini. Kaum hawa juga tidak melepaskan peluang dengan turut serta dalam pertandingan itu. Pemenang tempat pertama berjaya membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,500 beserta trofi dan sijil. Bertemu kembali. Seramai 10,506 pelajar berpendapatan rendah B40 di negeri Kedah menerima manfaat bantuan pendidikan di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Yayasan Pelajaran MARA YPM. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, bantuan itu melibatkan peruntukan lebih RM1.8 juta sepanjang tahun ini. Menurutnya, usaha itu bertujuan memastikan anak-anak luar bandar, terutama B40, tidak keciciran dalam pelajaran sekaligus meringankan beban ibu bapa. Bantuan disalurkan melalui pelbagai program pendidikan YPM yang dilaksanakan sepanjang tahun. Antaranya ialah skim bantuan persekolahan, dana ihsan pendidikan, program tuition pintar, program kecemerlangan modal insan, skim anak angkat dan pembiayaan pendidikan teateri. Program CSR YPM turut melibatkan Uni MARA dan Rural Capital Berhad RCB sebagai penyumbang di samping kerjasama daripada Pejabat Pendidikan Daerah PPD Padang Terap. Sementara itu, seramai 693 pelajar dan 75 keluarga B40 di daerah Padang Terap menerima sumbangan berbentuk bantuan persekolahan wang tunai dan komputer riba. Manakala 3 buah sekolah turut menerima sumbangan tunai berjumlah RM5,000 bagi setiap sekolah. Pada majlis yang sama, Datuk Seri Mahzir menyaksikan 3 penyerahan replika cek sumbangan bantuan persekolahan YPM bernilai RM95,000, bantuan keluarga pelajar asnaf Uni MARA sebanyak RM18,700 dan sumbangan keluarga asnaf RCB berjumlah RM17,500. Kementerian Pengajian Tinggi KPT sentiasa menjalankan pemantauan terhadap kualiti dan kadar harga makanan yang ditawarkan oleh pengusaha kafe di mana-mana institusi pengajian tinggi IPT dalam negara. Timbalan Ketua Setiausaha Dasarnya, Datuk Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian dan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Datuk Dr. Husaini Omar semalam melawat kafeteria Kolej Kediaman Baharu UNIZA. Mereka meninjau pelaksanaan hidangan menu keluarga Malaysia yang bernilai RM3.50 selain mengadakan sesi ramah mesra bersama penuntut yang sedang menikmati juadah makan tengah hari. Kerajaan telah memperkenalkan menu keluarga Malaysia di premis makanan di seluruh IPT sebagai alternatif bagi golongan sasar mendapatkan hidangan pada harga berpatutan. Universiti Teknologi Malaysia UTM meminda 3 sesi majlis convocation-nya berikutan pilihan raya umum ke-15. Dalam kenyataan yang dikeluarkan UTM memaklumkan, pindaan itu bertujuan memberi laluan kepada semua warga universiti, graduan dan ahli keluarga menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Sesi pertama pada 8 pagi 19 November dipindah kepada 8 pagi 24 November. Sesi kedua pada 8 pagi 20 November dipindah kepada 2 petang 24 November dan sesi ketiga pada 2 petang 20 November kepada 8 pagi 25 November ini. Menurut UTM, sesi keempat hingga sesi ke-9 bermula 21 November hingga 23 November adalah kekal seperti yang telah dijadualkan. Selaras dengan pindaan itu, UTM meminta semua graduan merujuk laman web rasmi universiti berkenaan.
Penampilan sulung pelukis dan penulis dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur bukan sahaja memukau pengunjung di Pesta Buku Frankfurt Jerman yang diadakan baru-baru ini, malah memikat hati penerbit dari Sepanyol, Belanda dan Emirat Arab Bersatu UAE. Sebanyak 5 buah buku dari pelajar sekolah seni ini yang berusia antara 13 hingga 16 tahun menjadi tumpuan sepanjang pesta buku terbesar dan tertua di dunia itu berlangsung. Pelajar terbabit turut menghasilkan potret yang dilukis di pesta tersebut dan kemudiannya dihadiahkan kepada Presiden Pesta Buku Frankfurt, Jürgen Buss, dalam pertemuan antara beliau dengan wakil delegasi Malaysia. Rata-rata penerbit dari negara asing memuji kumpulan pelajar Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur yang dikatakan sangat berbakat dan istimewa. Kumpulan penulis dan pelukis ilustrasi itu terdiri daripada Nur Balkis Fakih Nurli Haki, Sarah Hanina Nadrah Ahmad Patria, Alisha Nabiha Azhar, Batrisha Nur Tajuddin dan Ainur Safia Uzma Erfiza. Mereka dibimbing melalui program Young Emerging Talent Kuala Lumpur YETKL hasil kerjasama dengan Majlis Buku Kebangsaan MBKM. Selain jualan hak cipta kepada negara luar, penerbit tanah air juga berpeluang membeli hak cipta karya dan buku merentas genre dihasilkan pengarang antarabangsa dalam kalangan sarjana, negarawan, sastrawan serta tokoh pelbagai bidang. Platform media sosial TikTok membuka ruang kepada kehadiran pelbagai trend baharu yang menjadi ikutan ramai, terutamanya golongan muda. Bagi peminat buku, #BookTok kini semakin popular apabila ramai pembaca menggunakannya bagi membuat ulasan mengenai buku yang dibaca, manakala penerbit menggunakannya untuk mempromosikan karya mereka. Menurut TikTok, #BookTok telah menerima lebih 84 bilion tontonan video setakat ini di platform itu dengan genre percintaan dan fantasi antara yang menjadi pilihan. Kata kunci itu juga memudahkan pengguna untuk melihat sendiri pandangan jujur dan kritikan pembaca mengenai sesebuah buku atau novel secara visual berbanding cara konvensional menerusi penulisan blog atau status di Facebook. Pengarang buku terlaris di Jerman, Sarah Sprintz, antara yang memanfaatkan platform media sosial itu untuk mempromosikan buku tulisannya. Ebene möglich. Ich finde es einfach super wichtig, da im Austausch zu sein mit meinen LeserInnen und auch zu erfahren, was bewegt die gerade, worauf haben die Lust, was lesen die gerne. Und ja, es fühlt sich dadurch so nah an und gerade während der Pandemie war das so eine richtig schöne Möglichkeit. Trend ini dilihat berkesan untuk menarik minat pembaca baharu, terutamanya di kalangan generasi muda. Und also ich habe jetzt schon sehr oft die Rückmeldung bekommen, dass viele aufgrund von meiner Empfehlung, von meinen Videos einfach Bücher gekauft haben. Und ja, also ich würde sagen, dass es schon auch sehr hilfreich ist für den Buchmarketing. #BookTok juga membantu melonjakkan populariti sesebuah buku dengan kedai buku menyediakan lokasi bagi pengguna TikTok merakam video mereka sekaligus menaikkan jualan di seluruh dunia. Seterusnya, tarikan terbaru di New York, sebuah taman interaktif khas buat peminat Harry Potter kini dibuka. Ia dianjurkan oleh Warner Brothers Team Entertainment bersama rakan kongsi Thinkwell dan Unify. Harry Potter, A Forbidden Forest Experience adalah sebuah pameran interaktif yang terletak di FDR State Park di Yorktown Heights, kira-kira 65 km ke utara bandaraya New York. Ia dibuka kepada umum sejak 22 Oktober lalu hingga 22 Januari tahun depan. When visiting Harry Potter A Forbidden Forest Experience, you're going to get all of those creatures that you expect to see. All of the films from Harry Potter have the Forbidden Forest in them, so you can expect to see everything from giants, Hagrid and Fang. Taman interaktif ini turut dibuka di England, Virginia dan Belgium. Harga tiket adalah $55 atau kira-kira RM260 untuk kanak-kanak dan $66 atau RM312 untuk dewasa. Kemunculan cendawan selepas hujan pada musim luruh di Switzerland dan Perancis memberi rezeki tambahan kepada penggemar fungus itu. Di Perancis, antara kawasan tumpuan ialah di wilayah Pays dan kawasan hutan yang bersempadan dengan Geneva, ibu negara Switzerland.
Hampir setiap sudut di kawasan itu dipenuhi dengan pencari cendawan. Puluhan jenis cendawan tumbuh meliar. Begitupun setiap pencari cendawan dinasihatkan supaya berhati-hati dalam memilih cendawan untuk dimakan. Ini kerana ada di antara cendawan itu beracun. Menurut penduduk, semua cendawan ini tumbuh serentak selepas tiada langsung cendawan dikesan pada musim panas yang lalu. Di Geneva, pencari cendawan hanya dibenarkan mengambil 2 kg cendawan setiap seorang, manakala di Perancis 5 kg setiap seorang. Di Switzerland terdapat sekitar 650 kes toksik berkaitan cendawan yang tidak boleh dimakan dilaporkan dari Januari sehingga pertengahan bulan ini. Sukan. Hasrat skuad hoki remaja kebangsaan untuk melakar kemenangan pada aksi kedua Piala Sultan Johor tidak kesampaian apabila tewas dengan jaringan besar 0-8 kepada Australia. Kekalahan itu menyaksikan skuad kendalian Muhammad Amin Rahim kekal di tangga tercorot tanpa sebarang mata selepas mencatat kekalahan kedua berturut-turut. Skuad hoki remaja kebangsaan terpaksa bekerja keras untuk mempertahankan gawang daripada dibolosi sepanjang suku pertama. Bagaimanapun masuk suku kedua, Australia akhirnya berjaya memecah kebuntuan gol menerusi jaringan padang Liam Hart minit ke-19. Bersambung suku ketiga, Australia menambah 2 lagi gol melalui pukulan sudut penalti Jake Lambert dan Cooper Burns minit ke-36 dan 44. Juara 2 kali itu tampil lebih garang pada suku keempat dan hasilnya 5 lagi gol berjaya dihasilkan. Kali ini menerusi 3 gol padang Hart, Jack Holland dan Brodie Foster serta 2 gol sudut penalti Burns yang melengkapkan hat-trick. Kekalahan itu menyaksikan skuad kendalian Muhammad Amin Rahim kekal di tangga tercorot tanpa sebarang mata selepas mencatat kekalahan kedua berturut-turut di Stadium Hoki Taman Daya. Kelemahan kita adalah dari segi untuk sustain dari segi fizikal lah. Sebab pemain-pemain ni baru lagi kita kumpulkan 2 minggu yang saya ada dengan pengalaman yang di pentas antarabangsa yang kurang. Saya nampak mereka agak struggle untuk sustain permainan international untuk tempoh 60 minit. Tetapi saya boleh katakan mereka telah cuba untuk bertahan sebagai satu pasukan. Memang banyak benda yang dari segi coaching saya nampak untuk saya perbetulkan pasukan saya, but secara keseluruhan saya rasa pemain telah bagi yang terbaik yang mereka ada lah. Skuad hoki remaja kebangsaan akan meneruskan aksi ketiga menentang Afrika Selatan esok. Pemain badminton negara Lee Zijia mengakui beliau sudah melakukan yang terbaik dan menerima kekalahannya pada perlawanan akhir terbuka Denmark. Beliau berharap dapat mengekalkan prestasinya terutama pada terbuka Perancis yang dijadualkan esok. Walaupun sudah mengetepikan beberapa pemain ternama dalam laluannya untuk keperlawanan akhir, Zijia agak bergelut ketika berdepan bekas pemain nombor 2 dunia Shi Yuqi dari China. Set kedua, baru Zijia menemui rentaknya. Kesilapan Shi Yuqi membuat pukulan keluar ketika membalas pukulan smash daripada Zijia, memaksa perlawanan diheret ke set penentuan. Tidak seperti yang dijangka, kali ini Shi Yuqi menukar rentak kepada permainan pantas menyebabkan Zijia sukar bersaing dan ketinggalan jauh di belakang. Keputusan sah milik Shi Yuqi apabila Zijia pula gagal membuat pukulan balas kemas. Shi Yuqi juara menang 21-18, 16-21, 21-12. Sekaligus ini kejuaraan kelimanya dalam jelajah dunia BWF.
Beralih ke aksi bola sepak Bundesliga, VfL Bochum menjadi tuan rumah kepada pasukan pendahulu Liga Union Berlin. Berpunca satu sepakan sudut dan tandukan oleh Philipp Hoffmann, Bochum membuka jaringan. Separuh masa kedua, kedudukan Bochum semakin selesa. Hasil satu asakan dari bahagian kiri dan penyudah oleh Khalid Hoffmann, Bochum menggandakan jaringan. Keadaan semakin sukar buat Union apabila sepakan penalti Milo Pantovic diselamatkan penjaga gol Bochum, Manuel Riemann. Meskipun Union kemudian berjaya juga memperolehi gol menerusi Pantovic, ia hanya menjadi sagu hati buat Union. Menang 2-1, Bochum naik anak tangga daripada asalnya pasukan tangga tercorot, manakala Union kekal di tangga teratas dengan penguasaannya berkurangan kepada beza 1 mata berbanding pasukan tangga kedua Bayern Munich. Saingan tenis terbuka Stockholm. Pemain muda Denmark Holger Rune cipta kejutan sensasi apabila Gah bergelar juara mengenepikan pilihan utama kejohanan Stefanos Tsitsipas menerusi kemenangan straight set. Mengungguli set pertama dengan kemenangan 6-4, permainan kemas Rune cuba dicabar Tsitsipas pada set kedua. Namun Rune berjaya mengekalkan momentum, melengkapkan keputusan 6-4 untuk meraih gelaran juara kali kedua buat dirinya tahun ini. Sementara itu di Mexico, Jessica Pegula berjaya merakam kejuaraan pertama dalam siri jelajah WTA 1000 selepas menundukkan jaguh Greece Maria Sakkari dalam kejohanan tenis terbuka Guadalajara. Penguasaan penuh disajikan Pegula sejak dari awal lagi, menang 6-2 pada set pertama sebelum melengkapkan aksi dengan keputusan 6-3, menamatkan pertarungan selama 70 minit untuk menjulang trofi kejuaraan. Sambutan Deepavali di Bandar Ayodhya, India yang berjaya mengekalkan rekod dunia Guinness dengan 1.5 juta nyalaan pelita selama 45 minit mengakhiri buletin didik malam ini. Ia turut disaksikan Perdana Menteri Narendra Modi. Selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua penganut Hindu. Saya Midi Saleh, insya-Allah kita jumpa lagi.